Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 September 2020 bersama saya Syazwana Ami. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata beliau boleh menyarankan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk membubarkan Parlimen. Kata Muhyiddin, terdapat dua pilihan yang boleh dilakukannya apabila ditintah untuk menghadap Agong sekiranya Presiden PKR Anwar Ibrahim berjaya membuktikan mempunyai cukup majoriti mengambil alih kerajaan. Pilihan pertama katanya beliau akan menulis surat untuk meletakkan jawatan dan ini pula pilihan kedua yang dinyatakannya. Ada perkara yang kedua. Kalau saya fikirkan keadaan situasi yang ada di negara kita begitu rupa, bukan kerana saya nak kekal sebagai Perdana Menteri tetapi ikut peruntukan dalam perlembagaan, maka saya akan kata pada Yang di-Pertuan Agong, tuanku, bahawa ikut situasi dan pandangan Parti ingin nak mengesyorkan pada bawah duri tuanku untuk Parlimen ini dibubarkan. Dan kalau Yang di-Pertuan Agong berkenan, which means the Agong consent untuk membubarkan, maka Parlimen Malaysia akan terbubar. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah tidak akan menerima menghadap daripada sesiapa selama seminggu kerana menjalani pemerhatian di sebuah hospital. Bercakap kepada Reuters, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Agong telah dinasihatkan oleh doktor-doktornya untuk menetap di hospital selama 7 hari untuk pemerhatian. Sehingga itu, katanya, Agong tidak akan menerima menghadap daripada sesiapa. Anwar dijadualkan menghadap Al-Sultan Abdullah pada hari Selasa lalu tetapi majlis tersebut terpaksa dibatalkan susulan kegeringan Seri Paduka yang kemudiannya dirawat di Institut Jantung Negara. Anwar minggu ini berkata dia telah memperolehi majoriti kukuh dan meyakinkan daripada anggota Parlimen di Dewan Rakyat untuk menjatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Tetapi dia harus meyakinkan Seri Paduka bahawa dia mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan baru. Pemuda PKR AMK berpendapat Muhyiddin Yassin wajar mencontohi langkah diambil Dr. Mahathir Mohamad dengan melepaskan jawatan Perdana Menteri selepas tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen. Naib Ketua AMK Malaysia Syed Badli Shah Syed Osman dalam satu kenyataan berkata, Dr. Mahathir melepaskan jawatan sebaik sahaja menyedari dia tidak lagi mendapat kepercayaan dalam kalangan ahli Parlimen pada akhir Februari lalu. Katanya pendedahan dibuat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang mengesahkan ada ahli Parlimen BN kini memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim membuktikan Muhyiddin sudah hilang sokongan majoriti sebagai Perdana Menteri. Kemarin Anwar yang juga Presiden PKR mengumumkan dia kini memperolehi jumlah yang kukuh untuk membentuk kerajaan selepas sejumlah ahli Parlimen memberikan sokongan kepadanya. Kata ahli Parlimen Port Dickson itu, dia sepatutnya mempersembahkan nama-nama tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong, namun pertemuan tersebut perlu ditangguhkan apabila baginda mendapatkan rawatan di Institut Jantung Negara. Pengumuman berkenaan disusuli dengan kenyataan Ahmad Zahid yang mengakui tahu ada beberapa ahli Parlimen kini berada bersama Anwar dan tidak dapat menghalang mereka berbuat demikian. Syed Badli Shah berkata kenyataan Ahmad Zahid itu menunjukkan Muhyiddin kini tidak layak bergelar Perdana Menteri. Sekiranya anda menyukai laporan khas dan analisis yang kami sampaikan, anda boleh klik pautan yang kami sertakan di bawah untuk memberi sumbangan bagi menyokong kewartawanan bebas. PAS meminta penjelasan daripada UMNO berhubung dakwaan berlakunya perubahan sokongan ahli Parlimen UMNO terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, sekiranya keadaan itu benar, bermakna UMNO tidak mematuhi persefahaman dan persetujuan yang termaktub dalam Piagam Muafakat Nasional yang dimenterai pada 14 September 2019. Sehubungan itu, Taqiyuddin berkata, PAS mahu mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya daripada UMNO atas dasar rakan muafakat dalam Muafakat Nasional.
Seterusnya, mengajak UMNO untuk menghayati hasrat dan iltizam yang disepakati secara bersama. Kenyataan Taqiyuddin menyusul selepas pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi berkata ramai ahli Parlimen UMNO dan BN telah menyatakan sokongan terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO membuat kenyataan itu pada Rabu, iaitu hari sama Anwar mengumumkan bahawa beliau mempunyai majoriti kerusi yang kukuh dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baharu. Bagaimanapun, seorang demi seorang ahli Parlimen UMNO sudah menafikan mereka menyertai kumpulan Anwar setakat ini. Taqiyuddin berkata PAS berpendapat jika benar ada ahli Parlimen UMNO memberi sokongan kepada Anwar, bermakna parti itu tidak mematuhi persefahaman yang ditandatangani pada 14 September 2019. Dalam pada itu, UMNO pula berkata PAS boleh mendapatkan penjelasan daripada UMNO berhubung sokongan majoriti pemimpin parti itu bersama Presiden PKR Anwar Ibrahim minggu depan. Dalam satu hantaran di Twitter, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Washdi Dusuki berkata, ini kerana perikatan itu akan mengadakan mesyuarat induk Muafakat Nasional secara tertutup minggu depan. Oleh itu, beliau meminta PAS untuk memberi fokus kepada PRN Sabah terlebih dahulu. Ashraf juga berkata UMNO juga memerlukan penjelasan PAS antaranya kemasukan PAS sebagai komponen parti dalam Parti Perikatan Nasional. Ashraf mengulas tuntutan PAS supaya UMNO memberi penjelasan sejelas-jelasnya berhubung sokongan ramai pemimpin parti itu untuk membentuk kerajaan baru bersama Anwar. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata jika benar berlaku, bermakna UMNO melanggar Piagam Muafakat Nasional yang dipersetujui kedua-dua parti tahun lalu. Kemarin, Anwar mengumumkan dia memiliki majoriti kukuh bagi membentuk kerajaan baru. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula selepas itu berkata dia difahamkan ramai ahli parlimen parti itu dan BN menyokong Anwar. Dia malah berkata menghormati pendirian itu dan tidak dapat menghalangnya. Kes baru positif COVID-19 meningkat 111 kes hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini sebanyak 10,687 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes baru itu membabitkan 107 penularan tempatan dan 4 kes import. Kes baharu hari ini kembali 3 angka iaitu 111 kes dengan Sabah merekodkan 97 kes antaranya 74 kluster bangau-bangau dan 13 kluster benteng Lahad Datu. Kes baharu lain direkodkan di Kedah membabitkan 8 kes termasuk 7 daripada kluster sungai selain 1 kes dilaporkan di Pahang. Katanya dengan pertambahan kes baru itu ia menjadikan kes aktif dengan kebolehjangkitan di negara ini sebanyak 858 kes. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham memaklumkan ada 30 kes sembuh dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh COVID-19 di negara ini sebanyak 9,696 kes. Beliau turut memaklumkan tiada pertambahan kes kematian dan jumlahnya kekal 133 kes. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Bagi mengetahui perkembangan Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri Sabah esok, anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.